Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenallah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama dengan TV Pak Haji pada hari ini kita belajar lagi tentang herba. Masya Allah ya, ada herba-herba di hutan, ada yang di tepi rumah saja, dan ada banyak herba hutan juga yang dibawa tanam di depan rumah kita jadi hiasan. Mungkin kalau orang itu tidak betul-betul ya, tidak betul-betul menjiwai herba sebagai satu pengobatan, mungkin tak rasa apa-apa. Tapi bagi kita, Masya Allah, Masya Allah. Baik, sebelum itu mari kita lihat dulu beberapa pokok yang ada depan ini. Misalnya kita dapat melihat ada satu pokok. Ini bagi buang sikit ya, sebab ada masalah sikit. Okey, di sini tengok. Ini adalah pokok, dalam bahasa Indonesia panggil pokok katuk, dalam bahasa Malaysia panggil asin-asin ataupun pokok cekor manis. Cekor manis ini cuba kita tengok, buahnya di bawah. Jadi kalau kita tengok ini, kalau kita kata buah di bawah tu, dia masih pilantes lah. Jadi oleh sebab itu cekor ni juga bolehlah Pak Haji katakan salah satu daripada herba yang kita guna untuk memperbanyakkan ASI, air susu ibu ASI. Jadi kita boleh gunakan cekor ni, kita tanam saja di depan rumah kita ya, dan terlihat ini dia ya, kita tanam di depan rumah, kemudian kita siramkan dengan POC ya. Okey, dan bagaimana cara kita gunakan daunnya ini? Dibuat teh saja. Misalnya kita ambil daun, ingat ketika kita ambil daun yang sudah tua, kita jadikan obat. Ni macam ni, ambil daun tua ni dikeringkan, jadikan teh, buat seduh macam teh biasalah, macam teh kat rumah kita tu, seduh saja lepas ini. Tapi ya, ada pro and con dia ya. Yang bagusnya menambahkan air susu, tapi kalau orang ada darah tinggi, sesetengah orang, bukan ke semua, setengah orang bila ambil ni, tekanan darah tingginya meningkat. Sebab apa berlakunya peningkatan itu? Sebab ya, ada setengah-setengah herba ni memang tak boleh diambil oleh orang yang ada masalah darah tinggi. Misalnya apa dia? Rebung. Rebung pun tak boleh ambil. Kalau kita ambil, apa yang akan terjadi? Tekanan darah makin meningkat, bahaya lagi ya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita beri kepada ibu-ibu, bagus sekali ini. Dan banyak penelitian tentang daun katuk ni. Baik, di tepi daun katuk ni, di depan rumah Pak Haji ni, ada Pak Haji tanamkan juga pokok ni. Ini dia makan ros ya, pokok ros ya, bagi potong-potong sikit. Ros, daripada ros hijau, di sini kita tengok bunganya hijau. Ni ros hijau.
Digunakan sebagai apa ros hijau ni? Kita tengok sikit. Ni ros hijau. Bunga ros selalunya tak macam ni. Ini ros hijau khususnya untuk obat, dibuat minyak. Khususnya minyak ya. Dia taklah berbau tetapi dia memberi kesan yang sangat ya kalau kita gunakan untuk kita buat sebagai pijatan urut. Kita hanya menyapu di atas kulit saja, kemudian dia akan serap masuk ke dalam tubuh badan kita. Khususnya di bahagian kepala kita gunakan, di bahagian tengkuk dan sebagainya. Ros, daripada ros hijau, mungkin ada di rumah bapa ibu sekalian juga ada bernama ros ini. Ini di antaranya. Jadi kita jaga supaya pokok ini jangan sampai dia rosakkan. Tapi ros ini mudah kita jaga dia. Kalau kita nak bagi ros kita berbunga, macam mana? Macam mana cara nak bagi ros berbunga? Mudah saja. Ambil kertas surat khabar. Surat khabar itu, atau dalam bahasa Indonesia dia panggil kertas Quran ya. Quran yang lama tu kita bakar dia sebagainya. Bukan Quran, orang Malaysia jangan salah faham ya. Malaysia panggil surat khabar lama. Surat khabar lama, bakar surat khabar lama itu, kemudian ambil abu dia letak dekat situ. InsyaAllah dia akan menghasilkan baja yang baik untuk ros ini. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini salah satu daripada panduan kita. Baik, ada lagi beberapa herba lagi yang ada di depan rumah ni yang boleh kita lihat. Dia ada juga di dalam sini yang boleh Pak tunjukkan. Ini dia. Ni halia, boleh kita lihat. Halia. Orang panggil halia bentung. Halia bentung. Itu halia bentung ni banyak juga untuk angin lah. Masalahnya untuk angin, untuk panaskan badan dan sebagainya. Jadi ini di antaranya. Ya. Dan halia ni kita tahulah dia untuk daripada sifat kaminatif, buang angin, sampai kepada dia untuk anti sakit peradangan sendi. Itu daripada halia ya. Halia ni macam ni. Itu dia. Kita boleh menanam halia ni. Dan boleh buat di tempat yang lebih besar, plastik bagnya lebih besar, untuk memastikan halia itu makin besar. Itu dia antaranya. Jadi, dan ada kalanya herba ni dia tumbuh dia di tepi-tepi saja, tidak pasu. Kita cuba tengok di sini. Ada beberapa herba yang tumbuh ya, selain pada rumput pun tumbuh juga. Iaitu yang pertama ialah pokok meniran. Ini pokok meniran. Nah, ini dia pokok, ini dia panggil pokok, bahasa Indonesia panggil patikan kebo. Malaysia panggil pokok susu nabi. Itu di antaranya. Jadi kita jangan buang semua jangan buang semua. Kita tinggalkan yang mana yang bermanfaat itu ditinggalkan. Itu di antaranya rumput-rumput saja yang dicabut ya sampai bersih. Yang herba ditinggalkan. Ya. Kadang-kadang kita nak bersihkan kemudian kita buang kesemuanya. Itu tak betul. Ni rumput Siti Khadijah. Rumput Siti Khadijah ni bersifat diuretik untuk biasanya untuk orang yang buat kemo kita belajar orang buat kemo, jangan ada kesan sampingannya. Orang buat kemo selalunya gunakan serai. Selain pada serai, boleh gunakan rumput Siti Khadijah. Ini rumput Siti Khadijah, sangat-sangat ini sangat-sangat cantik dan mudah dia membiaknya rumput Siti Khadijah ni. Bagaimana caranya? Kita buat, cabut saja ya, kita cabutnya lalu direbus dan diminum. Mudah kita tanam ini rumput Siti Khadijah ni. Dan pengalamannya, Pak Haji sendiri pengalamannya melihat orang yang buat kemo minum yang ni, dia tak berikan kesan samping. Biasanya orang buat kemo tu apa yang berlakunya selalunya rambut dia gugur, pecah kulitnya, tapi selepas minum ni Masya Allah tak jadi ya. Jadi oleh sebab itu jangan sepelekan rumput-rumput di tepi rumah kita. Harus kita ketahui. Ya, begitu juga dengan ini, pokok ini. Ini salah satu lagi pokoknya yang sangat bagus juga ya. Ini harus ditanam di atas, tak ditanam di bawah. Kalau kita tanam di bawah, dia bagaimana dia daun dia itu nak kita keluarkan. Di sini. Cuba tengok di sini. Buat ditanam di atas. Nampaknya di tepi rumah saja supaya dia keluar begini dan sebagainya. Nanti boleh kita jadikan obat. Dan ini juga satu lagi obat untuk digunakan khususnya untuk obat anak-anak yang demam panas dan sebagainya. Jadi di tepi rumah kita pun begini boleh dimanfaatkan.
Jangan biarkan kosong ya, tapi kena rajin siram sikit di atas sini ya, kena rajin kita siram, kalau tidak dia akan kering. Ini di antaranya. Ini pula ialah pokok barangkali orang Indonesia tahu ni. Ini banyak yang kena dijaga semula tu. Ini pokok daripada Gunung Muria, Sunan Muria. Di mana Sunan Muria ini dikenali sebagai pokok Sunan Muria, Wali Songo. Jadi pokok ni biasanya dijadikan untuk ubat apa? Dijadikan untuk obat kesuburan. Dia ada buah dia sebagainya ya, dijadikan untuk ubat kesuburan. Jadi ini harus diletakkan di tempat yang elok untuk mudah kita pandang. Buah saja yang kita ambilnya, buahnya bagus sekali. Banyak di hutan-hutan kita. Itu di antaranya. Ini daun daripada sambung nyawa. Kak sambung nyawa dah cantik dah, Masya Allah ya. Ini ditanam dan sambung nyawa lagi. Kita tahu bahawa sambung nyawa ini ada banyak jenis, tapi ini salah satu ya, yang Pak Haji sebutkan. Dia adalah salah satu daripada herba yang sangat baik, khususnya untuk apa? Khususnya dia adalah untuk kesuburan juga sambung nyawa ini. Bagi mereka yang mengandungi masalah kualiti sperm, boleh kita gunakan ini. Masya Allah ya. Boleh dibuat sebagai lalapan. Ini juga lalapan boleh kita gunakan. Tapi harus dijaga betul. Banyak sini banyak ulatnya. Pak Haji tak gunakan kimia. Jadi kita gunakan. Jadi di antaranya. Ya itu dia antaranya. Dan begitu juga dengan kunyit hitam. Ini daun kaduk. Indonesia panggil karuk, Malaysia panggil kaduk. Sama seperti cabai Jawa, agak ada juga buah tapi kecil-kecil. Cabai Jawa besar. Jadi ini dijadikan sebagai obat untuk apa? Obat untuk asam urat, gout. Ini digunakan, sangat baik, mengandungi kadar antioksidan yang sangat tinggi, anti radang dan sebagainya. Jadi ini boleh digunakan, sangat bagus daun ini. Itu di antaranya. Dan di sini cuba tengok, Pak Haji menanamkan pokok pegagal saja, pegagal yang cuba tengok besar daunnya dan pegagal yang besar. Dan tepi ini juga ada pokok khususnya pokok telinga kera ya, yang digunakan dalam pelbagai pengobatan. Itu di antaranya. Masya Allah ya. Tengok begitu. Nah itu. Dan ada juga daripada pokok-pokoknya yang kita dapat lihat kat sini. Ini pokok selasih. Pokok selasih ni juga sangat banyak digunakan. Selasih untuk mendapat minyak ataupun kita panggil aroma terapinya itu. Jadi di sini bunga selasih ni sangat suka dengan kelulut. Kalau kita boleh nampak itu adalah itama. Itu yang kecil-kecil tu. Minta difokuskan. Itama jadi kelulut ya, kelulut trigona yang sangat suka dengan wanginya dan sebagainya. Ubatnya banyak. Nanti akan kita diskusi satu persatu ya, sebab ini secara umum saja. Jadi daripada sini kita boleh memperbanyakkan penanaman pokok selasih ini, dan dalam masa yang sama kita memperbanyakkan peternakan madu trigona. Ya, madu trigona itu ada itama, torasika dan sebagainya. Kebanyakannya itama. Tapi kalau yang paling bagus ya ialah kita buat torasika. Torasika tu lebih mahal lagi. Okey, sekarang Pak Haji nak bawa kita tengok tempat peternakan madu trigona. Ayo kita ke sana untuk tengoknya. Ini kawasan ini dibuat sebagai kawasan latihan kita di Yan Kedah. Dan kalau kita lihat dekat luar sana ada usaha untuk melukiskan 3D. 3D. Cuba kita lihat. Sedang melukis pintu gua tersebut.
dan insya-Allah dalam sedikit masa lagi akan siap, dan ini akan jadi sebagai salah satu ruang yang kita jadikan dia sebagai ruangan koleksi. Itu dia Cikgu Khalid, Cikgu Khalid ya ketua pelukis negeri Perlis. Itu hebat tu. Presiden. Betul lah Cikgu Khalid. Dia cikgu juga ni semua lah daripada kumpulan pelukis yang sangat hebat. Nanti Pak Haji akan tunjuk ya, ni sebelah yang belum siap lagi ni, yang sebelah lagi juga yang hampir siap. Okey, kita lihat ni dulu. Jadi di sini cuba tengok, ini daripada Yogyakarta. Terima kasih kerana telah mengirimkan, menitipkan. Ni adalah pokok temulawak. Temulawak. Kalau kita nak tahu apakah rahsianya, nanti Pak Haji akan sharekan bagaimana ayam itu segar. Ayam itu segar dengan mencampurkan 3 saja rahsianya. Yang sudah tak rahsia lagi. Apa tu? Pertama, temulawak. Yang kedua, kunyit. Yang ketiga ialah bawang putih. 100 gram. Kesemua itu, ambil semua tu, diblenderkan dalam air 10 liter. 10 liter. InsyaAllah akan membuat ayam itu rasa dahaga, nak makan, nak minum. Jadi dia cepat besar. Jadi kalau kita letak daun apa-apa, dia makan daun tu. Banyak sekali dia makan. Dia rebut-rebut lagi. Sukanya. Sebab apa? Dirangsangkan oleh temulawak. Ini adalah temulawak. Masya Allah, ini temulawak yang ditanam oleh Pak John Henry bersama dengan Pak Mukmin. Ini dia antaranya. Kita tengok di depan ni temulawak. Ya, itu dia. InsyaAllah kita memerlukan sedikit masa lagi, setahun lagi untuk menghiaskan tempat ini supaya menjadi tempat yang sangat-sangat cantik insyaAllah, dengan landscape-nya yang sangat-sangat menakjubkan daripada herba-herba ubatan. Itu antaranya. Baik, di sini juga kalau boleh kita lihat, Pak tunjukkan sedikit penanaman buah tin. Ini pokok buah tin. Ini adalah satunya yang diberikan, dihadiahkan oleh Abang Les kita. Ini mengkudu hutan. Mengkudu hutan. Jadi pokoknya seperti Pak Haji sebut, jangan potong. Pohon ini jangan ditebang. Semua jadi kebaikan untuk kita. Ini buah tin. Ini buah tin. Satu buah. Ya, sekali musim hujan ada sedikit pengalatan, dan di buahnya ada di bawah itu yang dihadiahkan oleh Abang Les kita. Ya. Ini salah satu herba yang digunakan. Herba ni mungkin ada pernah kita lihat untuk hilangkan racun ular. Jadi kita tumbuk batangnya itu, ambil perah, minum air batangnya itu, dia menghilangkan racun, untuk racun ular. Masya Allah ya. Ini boleh kita cuba. Ini Pak Haji tanam sikit buah nanas ya, MD nanas Morris. Jadi nanas Morris itu dia antaranya. Ini dia antaranya. Oh, ini dia buah tinnya. Ini dah satu juga, dah berbuah. Di sini juga kita tengok macam mana ya. Ini dah banyak selaput. Ini pun obat ni sebenarnya. Pokok selaput tunggul ni. Selaput tunggul ini obat. Boleh digunakan untuk ubat orang stroke ya. Kita rebus, kita berikan minum. Hampirlah semua ya. Pak Haji boleh katakan mempunyai kesan-kesan pengobatan. InsyaAllah ya. Okey, ini antaranya. Dan okey, kita lihat lagi di sana, kita lihat lagi. Okey. Ini kunyit hitam. Ya, mungkin kita tengok sini kunyit hitam. Apa dia letak kat sini? Hitam. Ya. Kita bersihkan selalu, dibersihkan. Ini pokok ketumpah air, selalu ada pokok ketumpah air ni. Sini ada ketumpah air. Itu dia. Ini pokok meniran, ketumpah air. Ini dia kunyit hitam. Ini kalau di Malaysia ini harganya kurang lebih satu pasu ni RM100 lebih. Ini dia. Itu dia kunyit hitam. Yang kita buat kopi radik kunyit hitam. Itu di antaranya. Ya. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Ini mengkudu, seperti Pak Haji terangkan, mengkudu hutan.
Moringa elliptica, ya, Moringa elliptica. Moringa elliptica, ya. Kita buangkan sikit buat framing, ya, supaya ada ventilation, ya, itu di antaranya. Dan juga hati-hati yang bawah-bawahnya nanti tertikam mata anak-anak kita berlari di sini, harus kita lihatnya. Okey, begitu, ya. Jangan kita, ini ada sumber air ni kita buangkan, ya, sumber air, ya. Itu antaranya, ya. Dia. Okey. Okey. Kita lihat lebah, ya, lebah. Ini adalah peternakan ikan yang kita buatkan sedikit ini. Ikan, dan ini adalah makanannya. Ya, ini ada ikan sedikit. Ada kangkung Ipoama ecotica yang menjala ini. Tujuannya untuk mendapatkan makanan ikan tersebut. Itu dia. Ikan sedikit di tepi rumah kita. Dan di sini juga ada ini dia daripada betik. Cuba kita tengok ada bunga. Betik kalau ada bunga ni jangan buang, sebab dia baik untuk ni, pucuknya ni untuk kanser, ya, pucuknya itu untuk kanser. Nah, jadi itu dia betiknya, bunganya, nanti bisa buat kerabu sebagainya. Bisa Kak Lui buat kerabu. Dia macam tu, ya. Alhamdulillah. Kan cantik juga, kita dapat lihat di sudut kecantikan. Tapi kalau kita dapat ubat, Pak Haji nak tunjukkan. Ambil pucuk ni. Ini dia. Ubat untuk kanser, pembengkakan kelenjar. Ada getah lagi, nampak getah dia, nampak getah dia menitis. Dan ini dia. Ini dibuat blender. Buat untuk ubat kanker, kanser apa pun tak mengapa, sebab ini adalah untuk antioksidannya, ya. Ambil pucuk dia, ya, selalunya daun, kita ambil daun. Kalau untuk ubat untuk kencing manis, ya, kita ambil daun macam ni, kita bagikan 3. Sama dengan Pak diterangkan untuk orang yang bertigo, ya, bagi 3, ya, 1, 2, 3, 1, 2, dan ini 1, 2, ya. Jadikan 3 bahagian, rebus, minum airnya pagi, petang, malam untuk vertigo. Cari yang ada batangnya yang warna biru. Kalau yang ni untuk ubat kanser, itu dia antaranya. Jika ini untuk ubat apa? Ini untuk ubat, ini lagi penting. Ini untuk makan lah, buat rebus kita buat sayur lalap, itu sebagainya, celor-celor saja. Baik, itu dia antaranya. Baik, jadi begitu juga di kawasan ini Pak Haji menanam dia dengan pokok belimbing. Ya, ini pokok belimbing masih kecil lagi. Tapi ada orang tanya kenapa menanam belimbing banyak sangat. Buah belimbing ni nak jual di mana? Ya, nak jual dekat mana buah belimbing ni? Pak Haji bukan nak jual buah belimbing. Kemudian buah belimbing tu nak bagi free, tak jual jugalah. Kalau sikit-sikit tu kita bagi je, kalau yang banyak tu kita jual lah. Tapi Pak Haji sebenarnya bukan nak jual buah belimbing. Apa dia sebenarnya? Tak ramai orang yang boleh meneka. Sampai semua orang yang meneka semua salah. Katanya nak buat acar dah banyak dah di sini, buah belimbing tak perlu tanam lagi dah. Kita tengok kat sini. Tengok. Banyak orang yang tak boleh meneka. Sebab apa? Sebab dia, ialah masalahnya siapa yang tahu, kan? Dalam hati Pak Haji saja, tak ada siapa yang tahu. Nah, itu dia antaranya. Kan cantik begitu. Okey, sebenarnya untuk dapatkan bunganya untuk buat apa, ya? Bunga belimbing untuk jadikan apa? Adakah satu produk yang dikeluarkan daripada bunga belimbing? Tak.
bunga belimbing untuk ini. Ini dia. Nampak? Sudah ada usahanya cari makan. Tu nampak? Cuba lihat. Inilah tujuannya, untuk bagaimana pokok belimbing ini ditanam untuk dapatkan bunga, untuk mendapat madu kelulut daripada bunga belimbing. Kerana belimbing ini mudah kita tanam di seluruh kawasan ini. Jadi oleh sebab tu wajib tanam banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada hampir 20 pokok belimbing yang ditanam di sini. Jadi tanam belimbing untuk dapat bunganya. Bunganya untuk madunya. Jadi madu kelulut bunga belimbing. Itu paling special untuk darah tinggi, untuk kolesterol, untuk mengelakkan daripada stroke. Mari kita lihat lagi penanaman pokok belimbing di sini. Ini di antaranya pokok belimbingnya. Ini dia pokok belimbing. Ini juga kita tanam, ya, alhamdulillah. Sudah naik subur. Ini adalah pokok Belantas Nurwi, Masya Allah. Naik subur. Dulunya kawasan ini adalah pokok mangga. Kau tengok ni, kita angkat pergi ke hadapan sana. Kita lihat. Ini Belantas Nurwi, pokok meniran atau pokok dukung anak. Khususnya untuk pecahkan batu karang. Ambil jenis ni. Jenis yang warna merah ini dan sebagainya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ini dia pokok belimbingnya. Yang dalam sini dah makin besar dah belimbingnya. Masya Allah, ya. Itu yang antaranya. Ini pun ada belimbingnya. Ada yang masih ada yang tinggi lagi. Tengok sini, tinggi sekali. Dah hampir tinggi Pak Haji dah pokok belimbingnya. Masya Allah, sangat bermanfaat. Itu betul. Itu dia antaranya. Dan keistimewaan di kawasan gunung, ada juga yang nak mati ni, ya, nak mati sebab terendam air. Tak mengapa, kawasan yang terendam air maksudnya tidak sesuai. Nanti kita buat tempat lain yang lebih sesuai. Belimbing dia tak mau juga tempat terendam air sebagainya. Baik, kawasan yang sesuai inilah kita lihat macam mana dengan yang tinggi, pokok tinggi sebagainya. Baik, okey, kita sedang berada di satu sisi yang lain daripada gambar lukisan 3D, daripada kumpulan pelukis-pelukis memberi perlis, ya. Mari Pak Haji tunjukkan. Okey, sebelum itu mari kita lihat dulu buah-buahan yang ada di atas ini. Tu boleh fokuskan buah dokong. Tu dia buah dokong. Nampak? Nanti kita suruh Pak John naik dengan Pak Mukmin ni ambil buah dokong ni. Masih belum masak lagi. Ya, mungkin kita tengok dekat sikit. Itu dia. Mungkin bila tengok dekat sini sana. Namun begitu, mari kita lihat dulu lukisan-lukisan yang sudah semakin menyerlah. Ada lukisan-lukisannya. Tuh, subhanallah, boleh nampak akar-akarnya. Lukisan 3D. Nanti di depan ni Abang Haji akan buat tempat untuk duduk bersantai-santai sambil kita minum-minum di tepi sungai yang ada di sini. InsyaAllah kesemuanya ini memerlukan sedikit masa lagi untuk kita siapkan sesuatu yang indah pada pandangan mata kita, sesuatu yang boleh memberikan kita inspirasi bersama dengan HVA, bersama dengan perjuangan ni, produk halal tanggungjawab bersama. Dan kita dapat lihat bagaimana lukisan ni menggambarkan hati kita, menggambarkan betapa tenangnya hati kita, betapa gembiranya. Kerana banyak orang sakit kerana hatinya yang sakit. Fiziknya juga turut sakit kerana hatinya yang sakit. Kalau hatinya happy-happy, gembira-gembira, insya-Allah, ya, Allah akan bagi kebahagiaan di hatinya pada tubuh yang halus dan zahir pada tubuh fizik yang kasar. Insya-Allah. Ini ada sedikit yang Pak Haji tanam daripada pokok rumput susu Khadijah. Dia ni akan kita ubah nanti kalau tempat ni akan dijadikan lokasi tempat landscape yang cantik sebab dia duduk di tepi
sungai tersebut akan kita siapkan kolam untuk kolam mandi ya, di atas sungai. Kolam mandi atas sungai. Selalunya kolam mandi bawah sungai, tak, dia di atas sungai. Satu yang menarik, nanti kita akan lihat sebagainya. Baik, ini boleh lihat lukisan sikit. Ini cuba perhatikan betul-betul ketika Pak duduk sini seolah macam duduk di dalam hutan. Cuba perhatikan, mungkin boleh tengok di sebelah belakang sikit, boleh menyaksikan. Itu di antaranya. Dan di sini ada bucu, ada sudutnya, tapi nampak menyambung sekali dia punya akar. Menyambung. Ya, jadi itu di antaranya. Jadi mereka yang datang ke sini bolehlah berfoto di sini. Tengok foto. Macam tu. Begitu. Okey, baik. Itu saja, kita berada di pusat latihan Yan. Nanti akan Pak Yu ceritakan lagi. Sekarang mari kita menjawab soalan dulu. Soalan ni Pak Yu jawab khususnya di tempat herb shop kita. Mari kita ke herb shop. Okey, sebelum kita masuk ke herb shop, mari kita beriadah dulu. Ya, riadah adalah riadah yang selalu kita adakan daripada step yang pertama sampai step yang ke-6. Ya, sampai step yang ke-5 sampai step yang ke-6. Okey, kita riadah dulu, lihat macam mana Pak Haji ajarkan kita riadah. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, dah selesai itu. 1, putarkan tangan macam ni. 1. Okey, bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, kemudian boleh juga diputarkan begitu pula. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, kemudian dia alihkan pula begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kemudian putarkan semula begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Sebelum ini Pak Haji mengajakkan kita guna satu step je. Begitu saja, tahan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sebentar lagi macam tu juga. 10 juga begitu. Sampai 10 kali, lepas tu baru kita berputar begitu 10 kali. Tapi boleh berselang-seli, boleh. Ya, boleh. Dan lepas itu kita buat begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bagus sekali supaya kita dapat rasakan ini, ya, ini. Baik, kemudian kita pegang itu, pegang bahu kita begitu, putarkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, betul kan itu? Ke depan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Begitu. Baik, itu step hari ni. Sambung ya, sambung. Pastikan yang ikut TV Pak Haji ni buat susah ni. Tengok dah keluar dah, keringat-keringat peluh dah mula keluar dah. Sebab apa? Banyak orang sakit asal di sini. Sini tegang, ngilu, lemah, lesu dan akhirnya darah tinggi, akhirnya kolesterol, akhirnya stroke, akhirnya apa lagi? Banyak akhirnya. Jadi oleh sebab itu jangan sampai ada akhirnya, ya, untuk selama-lamanya. Dengan izin Allah, ya, insya-Allah sihat itu yang kita pilih. Sihat itu kita pilih, ya, tinggalkan Allah.
mentakdirkan kita jadi sihat, kerana sihat yang kita pilih harus ada riyadhah. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu teruskan 1, 2, 3, 4. Lepas tu teruskan begitu. Teruskan mudah saja gitu. Stepnya relax saja. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan begitu. Pegang begitu. 1, 2, 3, 4. Kemudian pusat begitu pula. 1, 2, 3. Dah. Cukup stepnya juga. Esok sambung lagi senam tua. Senaman orang tua-tua. Orang tua-tua, bukan orang tua. Orang tua-tua. Orang yang ditua-tuakan. Bahasa Indonesia panggil sesepuh. Sesepuh kita. Itu dia di antaranya. Bukan orang tua. Bukan orang tua begitu. Bukan. Ni orang tua-tua. Orang yang ditua-tuakan. Inilah dia senaman orang tua-tua. Bukan sama orang tua, senaman orang tua-tua. Senaman sesepuh kita, insya-Allah. Baik, mari kita menjawab beberapa soalan di dalam Herb Shop Pak Haji. Ayo, silakan. Ya, selamat datang ke Herb Shop Pak Haji. Ya, kampung-kampung saja. Buat pun di kampung. Baru buat, tak siap lagi ya. Baru dah, rumah pun tak siap. Tapi ya, kita gembira sajalah. Sebab yang kita jual bukan herba. Yang kita jual ialah ingin untuk memberikan sedikit khidmat kepada masyarakat kita yang sedang sakit, untuk kita kongsikan pengalaman. Baik, soalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat selalu Pak Haji. Alhamdulillah, macam tahu-tahu saja. Sihat selalu Pak Haji. Doakan Pak Haji ni sihat. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Tanya Pak Haji. Saya Kang Hidayat daripada Bandung, Indonesia. Kang Hidayat, apa khabar? Saya sudah 3 tahun ni sakit di ulu hati dan kepala terasa nyeri hampir setiap hari. Apa kiranya sakit saya ini? Bismillah, terapi HPA International pakai apa? Itu di antaranya. Ya, Kang Hidayat daripada Bandung. Masya Allah, teringat lagi di bawah desir angin, pasir angin Kang Dadang, Kang Dandang ada di sana. Masya Allah. Baik. Jadi apa yang banyak nak sebutkan sini, bahawa sakit kepala itu datang daripada angin di perut. Angin di perut tu kenapa? Sebab ada mah. Jadi ada mah itu selalunya sakit di ulu hati. Jadi obatnya ialah kena guna ini. Kena guna apa ni? Pati kurma asli campur dengan susu kambing. Ini dia. Guna 2 ni. Ini dia obat dia. Ini tak nampak ya. Obat ini semua enak-enak. Kalau ini tak mengapa, banyak pun tak mengapa. Sehari 3 kali saja sebab dia enak. Jadi percampuran di antara susu kambing dengan kurma, kedua-duanya dicampur menjadi satu ubat yang paling baik untuk sakit di ulu hati. Teruskan penggunaannya. Nanti bila angin sudah tidak ada lagi di ulu hati itu, maka sakit kepalanya pun sembuh dengan izin Allah. Jadi sakit kepala itu datang daripada mana? Pencernaan di mana? Di perut. Bagi dia dulu, bagi dia makan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Jadi pencernaannya, kalau kita taruh ni susu kambing, susu kambing Garut saja, susu kambing di Bandung saja. Masya Allah. Baik, soalan yang kedua dari grup, ada saudara tanya, madu aswad ni madu hutan, madu belak atau madu kelulut? Madu aswad. Madu aswad dia mana pula? Pak Haji tahu dah, madu aswad yang hitam tu ya. Yang hitam itu daripada madu yang dicampurkan dengan herba. Aswad tu jadi hitam tu sebab apa? Sebab kita campur dengan habatus sauda, campur dengan macam-macam herba sebagainya.
Ya, jadi oleh sebab itu madu aswad itu madu herba yang dicampur herba. Madu kelulut ni dengar ya. Kelulut ini, kalau kita kata kelulut bela, apa maknanya kelulut bela? Kelulut bela ini bukan kelulut yang diberi makan secara ternakan, bukan. Kalau di tempat Pak Haji ni, madu kelulut bela itu tidak ada. Semua madu kelulut makan bunga di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai, cuma rumahnya saja kita sediakan. Jadi tidak adalah madu bela, tetapi madu yang disiap rumah siap. Madu rumah siap. Jadi madu rumah siap ni tak sama dengan madu bela. Madu bela ni kalau musim kering tak ada bunga, orang beri makan air gula. Di sini tidak bagi air gula. Di sini terlalu banyak makanannya, terlalu banyak dan banyak. Ya, kalau ada 1,000 sarang, 10,000 sarang lagi mampu Gunung Jerai ini untuk memberikannya. Begitu juga dengan tempat lain yang diternak di tepi-tepi hutan dan sebagainya. Cuma istimewanya kalau beli di sini, kalau beli di tempat Pak Haji ni, istimewanya apa? Dia tidak terkontaminasi, tak ada polusi, tak ada pabrik, tak ada kelang-kelang, tak ada pencemaran asap. Tempat ni Masya Allah 2 hari sekali hujan. Dan bila hujan ni Masya Allah dingin. Jadi tempat ini tempat orang yang dingin, orang santai-santai sebagainya. Jadi lebah pun santai juga. Kita tahu bahawa lebah kelulut ni dia boleh terbang 3 km kiri kanan depan belakang. Dia mempunyai radar dan dia tak pernah jadi sesat. Waktu malam itu kita pindahkan sarangnya, bawa masuk ke sini, ke tempat ni, dian ini, kemudian bawa itu 3 hari, jangan kita ubah-ubah. Jadi dia akan mengambil itu sebagai salah satu titiknya. Kalau hari esok kita ubah tempat lain, dia tak pergi ke tempat itu, dia pulang ke tempat titiknya juga. Masya Allah ya, sebab radarnya itu sudah dikira, dihitung. Kalaupun dia pergi ke mana saja dalam hutan ini, hutan belantara ini, dia masuk, tetapi dia tak pernah sesat. Sebab dia punya radar yang cukup jelas. Masya Allah. Jadi soalannya, madu aswad ni madu hutan atau madu bela? Madu lebah di hutan lah ya, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, Assalamualaikum Tuan Haji, apa herba terbaik untuk rawatan leukemia? Oh, daripada Tegal, daripada Fatia Umur Hasna Fatia Tegal. Untuk leukemia ialah kanker apa? Leukemia, kanker darah. Maka kita gunakan daripada jamur cendawan, jamur susu harimau. Cendawan susu harimau. Cari cendawan susu harimau tu, ya, ambil dia, kita jadikan dia sebagai obat. Ya, itu adalah obatnya yang terbaik. Jadi berartinya nak bagi tahu, susu adalah ubat untuk anti kanker leukemia. Susu apa? Susu harimau. Bukan susu kambing, susu harimau. Mana nak cari harimau dalam hutan ni? Dalam hutan ni banyak harimau. Jadi kita tangkap harimau tu, kita ambil susu dia, perah dia. Tak boleh begitu. Harimau ketika dia menyusukan anak, susunya tertumpah. Tempat tumpah tu tumbuhnya jamur. Ambil jamur itu, sudah cukup dah. Jamur itu kalau kita makan, kita kunyah-kunyah, rasa seperti susu yang dikeringkan. Masya Allah. Kaya sungguh para penciptaan Allah ini yang maha besar. Masya Allah. Soalan yang keempat, Assalamualaikum Pak Haji, apa herba yang baik diambil saat hamil 9 bulan dan saat persalinan dan sesudah persalinan? Oh, saat hamil 9 bulan haruslah kita mula mengambil daripada pati kurma ni. Kita mula ambil pati kurma untuk dapatkan tulang yang baik dan sebagainya. Spirulina boleh kita ambil, omega 3 jangan lupa harus kita ambil sebagainya. Dan selepas bersalin itu, apa yang kita ambil? Itu ada herba 7 angin, para maria, atau beli saja set bersalin HPA. Tapi ada satu perkara yang Pak Haji nak tunjukkan, yang sering dilupakan orang. Herba makan tapi tak guna barut. Barut ni, bengkong, ikat perut, supaya jangan rahim itu masuk angin. Bila rahim masuk angin, fikiran kita tak menentu. Nanti fikiran kita susah, jadi stres, jadi macam-macam. Meroyan. Itu dia ada. Jangan lupa barut herba ni, Baik, jadi itu di antaranya. Dan ambil set bersalin HP ni, dia set bersalin HP. Pak Haji tunjukkan. Masya Allah, ni set bersalin HP ni. Dah entah berapa puluh ribu orang
ibu-ibu yang telah pun menggunakannya. Keluar terus lagi pada tahun 1997. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ya, anak-anak yang sudah besar hari ini 20 tahun itu kemungkinan sekali ibunya dulu minum daripada zat bersalin yang kita keluarkan ini. Baik, kita pergi lagi pada soalan yang kelima. Salam Tuan Haji, ini dan kunyit hitam ke temu hitam. Wah, ini kunyit hitam ke temu hitam, apakah khasiatnya berbeza? Ini temu hitam, bukan kunyit hitam. Kunyit hitam daunnya pendek-pendek, rendah-rendah. Ini daunnya panjang-panjang, lonjong-lonjong. Ini namanya temu hitam. Apakah bedanya? Orang memang betul temu ini biasanya buat lapik tungku untuk bersalin. Ya, itu rebus mandi. Betul, tapi kunyit hitam orang minum, makan, ambil dia bagus. Apatah lagi dalam kopi, radik, kunyit hitam. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun Pak Ji tahu di luar orang jual mahal sekali, tapi beli yang kopi radik kunyit hitam murah, harga murah saja, terjangkau. Jadi sebab apa? Sebab kita memiliki, insya Allah kita akan memiliki ladang kunyit hitam terbesar di seluruh pinggiran daripada Gunung Jerai ini, insya Allah. Baik, Pak Ji, itu saja yang Pak Ji nak sampaikan. Terima kasih kerana sudi masuk ke herb shop Pak Haji. Itulah dia antaranya herba lagi, Allah Akbar, macam-macam herba lah. Nanti kita akan sambung lagi ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan agama, bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha, jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha, jujur dan amanah, sentiasa mengharap